Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak mengabdikan diri melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia dan bersopan santun. Sidang Jumaat rahimakumullah, pada hari yang mulia ini suka khatib ingin mengajak seluruh kaum muslimin supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sidang Jumaat sekalian, ayah dan ibu adalah insan yang istimewa dan mulia di sisi Allah. Justeru Islam menjunjung tinggi kedudukan ayah dan ibu, sehingga Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua ayah dan ibu selepas perintah mengabdikan diri kepadanya. Berdasarkan ayat yang dibaca tadi, Allah dengan tegas menjelaskan peranan dan tanggungjawab anak kepada kedua ayah dan ibu. Allah SWT mengarahkan agar anak-anak sentiasa taat dan patuh kepada ayah dan ibu dengan sentiasa berbuat baik kepada keduanya dan bertutur dengan keduanya menggunakan bahasa yang lembut dan sopan. Justeru Islam amat menitik beratkan persoalan institusi kekeluargaan yang berasaskan kasih sayang. Malah setiap anak dituntut agar berakhlak dengan akhlak yang mulia semasa bergaul dan berbicara dengan kedua ayah dan ibu. Lebih-lebih lagi setelah keduanya mencapai usia tua dalam keadaan lemah dan kadangkala ada yang nyanyuk. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, antara ayah dan ibu, siapa yang perlu diutamakan? Nabi SAW menyarankan kita supaya lebih mengutamakan ibu. Kenapa? Ini kerana pada setiap ibu yang melahirkan anak, sudah pasti akan tersimpan kesan parut melahirkan anak. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, pernah Muawiyah bin Haidah Al-Qusairi bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang wajib ditaati? Jawab Rasulullah, ibumu. 3 kali Nabi ditanya dan itu jugalah jawapan yang sama diberikan. Yang terakhir barulah baginda menyatakan ayahmu, kemudian yang terdekat yang daripada terkerabat. Hadis riwayat Muslim. Penderitaan seorang ibu mengandung dan melahirkan anak telah dihargai Allah Subhanahu wa taala dan dirakamkan dalam firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya masir. Maksudnya, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap ibu bapanya, ibunya mengandungkan dengan menderita kelemahan atas kelemahan dan menceraikannya daripada susuan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepadaku tempat kembali. Justeru Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan para anak agar berbakti kepada ayah dan ibu tidak terhad semasa mereka masih bernyawa, bahkan setelah mereka menemu Allah. Perbanyakkan berdoa kepada mereka sekiranya mereka telah kembali menemui Allah Azza wa Jalla. Saudaraku sidang Jumaat rahimakumullah, selain itu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak terbalas jasa seorang anak terhadap orang tuanya melainkan apabila dia mendapati orang tuanya menjadi hamba lalu dibeli dan dimerdekakannya. Hadis riwayat Muslim.
Berdasarkan hadis di atas, pengorbanan ayah dan ibu tidak dapat dinilai dan tidak mungkin dapat dibalas jasa mereka berdua dengan apa yang ada di dunia sekalipun. Dalam sebuah lagi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, amat malanglah, amat malanglah, amat malanglah. Maka Rasulullah ditanya, siapakah yang amat malang itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, seorang yang mendapati kedua ibu bapanya atau seorang daripadanya yang sudah tua, namun dia masih gagal memasuki syurga lantaran gagal berkhidmat kepada mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sedih dan memeranjatkan, mutakhir ini terdapat segelintir daripada anak-anak yang sanggup mengeluarkan kata-kata kesat kepada ibu bapa, memaki ayah dan ibu di hadapan khalayak ramai, memukul ayah dan ibu, malah sanggup meninggalkan ayah dan ibu di rumah orang tua dan membiarkan mereka sebatang kara serta tidak datang menjenguk mereka sekalipun. Ini yang dikatakan si tanggang moden, dan watak ini samalah sebagaimana Alqamah, seorang lelaki soleh pada zaman Rasulullah SAW yang tidak diizinkan Allah mengucap dua kalimah syahadah ketika berada dalam keadaan nazak, sekalipun telah seringkali diajar dan dituturkan di telinganya. Kes ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Ringkas ceritanya, baginda meminta ibu pemuda tersebut memaafkan dan meredai terhadap anaknya yakni Alqamah. Selepas si ibu meredai Alqamah, barulah beliau dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dan sejurus lepas itu beliau meninggal dunia. Sidang Jumaat rahimakumullah, Rasulullah SAW jelas menegaskan mengenai dosa besar ini dalam sabda baginda yang bermaksud, mahukah aku kabarkan tentang dosa besar? Kami para sahabat menjawab, ya, sudah tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ada tiga, iaitu menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua ibu bapa, dan ucapan dusta dan kesaksian dusta. Baginda mengulangi berkali-kali sehingga kami berkata, mudah-mudahan baginda diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'afid lahuma janahu dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang bermaksud, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku sewaktu kecil. Hadirin yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita membuka mata ahli keluarga kita dan masyarakat supaya mengasihi kedua ibu bapa. Renungilah setiap pengorbanan serta titisan peluh ibu bapa yang mengalir untuk menjaga kita sejak kecil hingga dewasa. Insan yang tersayang yang bergelar ibu merupakan insan yang mengandungkan kita, melahirkan dan membesarkan dan mendidik kita hingga menjadi dewasa. Begitu juga dengan seorang ayah yang merupakan insan yang sedikit pun tidak mengeluh walau penat bekerja mencari rezeki untuk menampung kehidupan keluarga. Betapa besarnya pengorbanan mereka kepada kita dalam melayari kehidupan ini. Tanpa mereka berdua, siapalah kita? Tanpa ibu bapa, tidak mungkin kita dapat melihat dunia. Maka tanyalah diri kita, wajarkah kita melegakan hati mereka? Wajarkah kita membiarkan mereka begitu saja menghabiskan hari-hari tua mereka? Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya mensyukuri dan menghargai pengorbanan mereka. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mentaati ibu bapa dan berbuat baik kepada mereka adalah sebesar-besar kebajikan yang menghampirkan seorang hamba kepada penciptanya. Sikap ini akan menambahkan lagi kasih sayang terhadap mereka. Benar, ibu bapa tidak mengharapkan balasan wang ringgit serta kemewahan daripada anak-anak mereka. Sebaliknya, mereka hanya mengharapkan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak mereka sahaja. Hadis daripada Al-Maqdim bin Maqdi Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thalas, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab. Yang bermaksud, sesungguhnya
yang bermaksud sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kamu untuk berbakti kepada ibu-ibumu. Diulang 3 kali. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kamu untuk berbakti kepada ibu bapa-bapa kamu. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kamu untuk berbakti kepada keluarga yang terdekat. Maka utamakanlah yang lebih dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa orang yang paling utama untuk kita taati, berbakti dan berbuat baik ialah ibu kita. Selain itu, berlaku baik kepada ayah kita dan seterusnya berlaku baik kepada ahli keluarga yang terdekat. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapanya? Tanya sahabat kepada baginda. Lalu baginda menjawab, mereka berdua adalah syurgamu ataupun nerakamu. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan kepada kita akan tanggungjawab yang perlu kita galas dan laksanakan terhadap ibu bapa. Hal ini kerana sikap kita terhadap ibu bapa merupakan penyebab sama ada syurgakah atau neraka tempat kita kembali. Dalam memperkatakan hal ini, hadis daripada Muawiyah bin Jahimah Al-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fallazimuha fa innal jannah tahta rujulaiha, yang bermaksud lazimilah dengan mentaati dan berbakti kepada ibu kamu kerana syurga itu di bawah tapak kakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin yang berbahagia sekalian, benar setiap perbuatan itu ada balasannya. Allah telah menjanjikan kebaikan yang tidak terkira terhadap ketaatan dan amal baik yang dicurahkan oleh seorang anak kepada ibu bapanya. Antaranya, yang pertama, mentaati ibu bapa dapat menambahkan umur dan meluaskan rezeki. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesiapa yang suka bahawa dilanjutkan usianya dan ditambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua ibu bapanya dan menggabungkan kasih sayangnya iaitu terhadap mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kedua, berbakti kepada ibu bapa menghapuskan dosa. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku bertaubat? Maka baginda bersabda, adakah kamu masih mempunyai ibu? Lalu jawab lelaki itu, tiada ya Rasulullah. Lalu baginda bertanya lagi, adakah kamu mempunyai ibu saudara perempuan? Jawabnya, ya Rasulullah. Sabda baginda, berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh yang demikian, amat jelaslah betapa pentingnya berbakti kepada ibu bapa meskipun kepada saudara ibu bapa. Hal ini dengan berbakti seorang anak dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Yang ketiga, berbakti kepada ibu bapa menjamin masuk syurga. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Lalu baginda ditanya, siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah seorang daripada keduanya, tetapi dia tidak berusaha untuk masuk syurga dengan memelihara orang tuanya sebaik-baiknya. Muslimin yang dihormati sekalian, menerusi khutbah pada hari ini, maka kita sebagai umat Islam hendaklah mentaati dan mematuhi kedua ibu bapa melebihi segala yang ada di muka bumi, selagi mana mereka tidak mendahakai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengutamakan kasih sayang terhadap ibu bapa dengan menghormati dan membalas jasa mereka. Yang ketiga, umat Islam dilarang menyakiti ibu bapa kerana balasannya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi ja'ala minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Pada hari yang sama, pada masa yang sama, kita juga disaran supaya menjauhi sebarang bentuk fahaman sesat dan perbuatan ekstrim yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, perpaduan dan keselamatan ummah dan negara. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian tinggi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Rabbana hab lana min azwajina wa qurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wadhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.